Masalah dia sekarang, itu generasi lepas, generasi liberal lepas tu, mereka ni dia bukan background agama kebanyakannya, background pendidikan sekular. Tapi pelapis-pelapis dia yang sedang disediakan pada ketika ni, mereka datang daripada kumpulan-kumpulan yang berasal daripada sekolah-sekolah pondok, sekolah agama, sekolah tahfiz dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa masa depan nanti budak sekolah pondok ramai. Jadi nak berhadapan dengan sekolah-sekolah pondok ni yang ada ilmu-ilmu agama yang cukup kuat ni, maka dia mesti ada ketumbukan yang sama kuat datang dari sekolah agama juga. Itu jadinya kepada ramai budak-budak kita sekarang ni, ada yang murtad, ada yang ikut kumpulan liberal, ada ikut kumpulan sesat. Banyak dari mereka hafaz Quran sampai 30 juzuk pun ada. Contoh dia dekat sini, budak ni hafal Quran 30 juzuk. Seorang hufaz bergerak dengan NGO yang nak meruntuhkan undang-undang Islam tadi tu. Ini Muhammad Badrul Nizam, Muhammad Redha, bekas pelajar sekolah agama, sekolah Izzuddin Shah di negeri Perak, murtad masuk Kristian jadi padri. Budak sekolah agama murtad. Numan Afifi, dia ni bekas sekolah Ma'had di negeri Perlis, Ma'had, dan kemudian dia mengajar di Ma'had. Sekarang ni dia jadi kepala kumpulan LGBT Melayu ni. Pejuang LGBT sampai ke tahap bukan kecil-kecil punya pejuang ni, sampai ke PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia bentangkan kes, dia bentangkan rayuan kepada pihak berkuasa Bangsa-Bangsa Bersatu tu untuk beri tekanan kepada Malaysia ni sebab kita menghalang golongan LGBT. Dia bukan daripada golongan mak rempit ni, dia bukan dari kalangan orang yang tak sekolah tu, dia bukan dari kalangan budak-budak sekolah kebangsaan tu. Yang jadi kepala LGBT ni ialah bekas pelajar Ma'had yang kemudian mengajar di Ma'had. Apa jadi sekarang? Yang ni belajar di Universiti Islam, promote LGBT dengan kumpulan dia. Yang ni kawan saya sendiri, bekas sekolah menengah kebangsaan agama Al-Masyur lelaki Pulau Pinang. Saya Al-Masyur, dia pun Al-Masyur, satu batch dengan saya, umur 43 tahun sama dengan saya. Murtad masuk Kristian, sekarang ni tengah jadi padri. Ini budak yang tadi tu, ini budak yang nama Benjamin Stephen. Tengok apa dia cakap. Assalamualaikum. Malam hari ini dengarkan baik-baik mesej Tuhan. Saya membawa 3 mesej supaya kerajaan Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan ditinggikan, dan supaya kerajaan setan iblis dikalahkan. Amin. Jadi saya dari suku M, suku yang paling sensitif, ya. Dan sekarang puji Tuhan, tiada yang mustahil bagi tangan Tuhan. Orang M juga mampu dipanggil Tuhan. Dan sekarang puji Tuhan, di Johor saja lebih daripada atau hampir kepada 10.000 jiwa M sudah diselamatkan. Itu dia. Dia mengatakan benda tu, dia bercakap di sebuah gereja di Sarawak. Cakap dia macam Indonesia, tapi dia budak Perak. Dia bekas pelajar sekolah Izzuddin Shah tu. Murtad masuk Kristian jadi padri. Ini kawan saya sendiri. Murtad, berkahwin dengan isteri dia murtad dulu. Kemudian isteri dia ajak dia murtad, dia tak mau murtad lagi. Bincang punya bincang, sebab isteri dia ugut, pisah. Berpisah. Kalau kata tak mau ikut dia, berpisah. Last kali dia ambil satu keputusan, dia dengan 5 orang anak dia murtadkan 5 anak dia. Dengan dia sekali murtad, dengan bini dia murtad, 7 orang serang dekat Australia. Murtad masuk Kristian, tengah belajar nak balik ke sini jadi padri. Budak sekolah agama, kawan saya sendiri. Bukan kawan-kawan ni, kawan sendiri. Ni, isteri dia kata yang murtad ni bukan sikit, dia kata ramai sebenarnya. Yang murtad ni dah ramai, cuma undang-undang tak benarkan kami murtad secara rasmi. Sebab tu dia buat banyak kes. Sebab tu Vatican menghantar kumpulan tentera rahsia dia. Vatican ada tentera rahsia, dia ada panggil apa, Secret Order of Malta tu. Hantar dengan projek-projek rahsia dia masuk ke dalam Malaysia ni untuk runtuhkan sistem undang-undang yang ada dalam ni, supaya membenarkan orang Islam boleh berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa perlu tukar agama. Dan nombor 2,
Dia minta supaya semua undang-undang syariah yang ada Malaysia diruntuhkan satu-satu. Dia sedang buat dengan rancak. Cuma dokumen-dokumen tu tak boleh dikeluarkan je. Nanti tunggulah satu masa, mungkin kerajaan benarkan dokumen tu keluarlah. Kan? Benda-benda macam tu. Dan dia kata ramai orang Melayu, orang Islam ni yang murtad, mereka pergi mengaji macam kita, pergi semayang macam kita, pergi solat macam kita, pakai macam kita dan sebagainya. Ini contohnya. Dia telah menjadi pengikut Isa alaihissalam selama lebih dari setahun. Setelah keputusannya untuk mengikuti Isa al-Masih, keluarga dan teman-temannya memperhatikan bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab dan lebih setia berdoa, dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama sebagai keluarga untuk belajar kitab suci Injil dan berdoa. Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabatnya. Gaya dia gaya orang Islam. Cara dia mengaji macam mengaji orang Islam. Pakai dia macam orang Islam. Dia amin doa pun macam orang Islam, tapi dalam hati dia sembah Jesus Christ. Dia tak sembah Islam. Kumpulan ni ramai. Dekat Malaysia ni ramai. Tahun 1989 satu kumpulan kena tangkap. Kerajaan keluar kertas putih cerita tentang perjalanan kumpulan ni. Kertas putih tu tajuk dia saya tak ingat. Kertas tahun 1988 tu. Kerajaan keluarkan bentang nama dia, Joshua Jamaluddin. 2-3 orang. Mereka buat kerja-kerja mendakyah Kristian tu kat rumah. Pakai macam kita, macam ustaz, ajar macam ajar mengaji, buat usrah kat rumah, orang datang ajar Kristian, masuk Kristian ramai. Kena tangkap kumpulan tu. Dan kumpulan tu bukan sikit, ramai. Ini antara padri-padri Melayu yang memurtadkan budak Melayu. Setiap kali dia murtadkan budak Melayu, dia masuk dalam Facebook dia. Hari ni dia murtadkan ni budak ni, bekas kelasi kapal. Murtad masuk rumah dia, murtad sebab kawan dengan seorang perempuan Kristian dia. Lepas tu dia murtadkan budak ni lagi, masuk dalam Facebook dia. Murtadkan budak ni sebab dia sakit kaki, pergi rumah Joshua Helmi ni, Joshua tu doa, kaki dia sembuh. Doa orang macam ni dia cepat makbul. Sebab ni istidraj je dia punya dia. Dan kaki sembuh je murtad budak ni, dah boleh berjalan. Padri ni hilang, dengan isteri dia hilang, tak tahu ke mana. Wallahu alam, apa jadi pun tak tahu. Jadi kes besar ni. Ini antara aktiviti dia orang. Bila tadi Benjamin Stephen, dia kata dekat Johor tadi ini salah satu program kat Johor yang dia orang cuba buat. Dodi Waya, Dodi Waya, 是神在对joh后在说话。神一定要做一件你跟我都没有看过的事情，让我能够继续能够在这个城市里面追赶仇敌。Akan keluar revivalis yang belum pernah dimiliki oleh Johor. I'm waking up the giant of Asia, Malaysian church. Ini Johor luar biasa. 主的灵在我身上，我要使瞎眼的看见，瘸腿的行走，我要使被掳的释放，受压制的得自由。Healings and deliverances are definitely going to occur when we pray in Jesus' name. 是的，主啊，多少人你相信？Jehovah Jesus, Jehovah Jesus, Jehovah Jesus. Itu acara yang dia buat di Johor 2015. Tak berjaya buat sebab kita dapat tahu awal. Bayangkan acara tu, tajuk acara tu dia nak buat satu perhimpunan besar-besaran kumpulan Kristian di tengah-tengah Johor Bahru. Berpuluh ribu orang akan berkumpul. Tajuk himpunan saja pun dah menghasut. Tajuk himpunan dia apa? Take possession of the land. Rampas negeri tu. Tajuk dia rampas negeri tu. Allow me to chase away the enemy from the city. Dia kata ucapan-ucapan dalam video tu. Izinkan aku untuk halau keluar semua musuh-musuh kita daripada pekan ni. Siapa yang dia nak keluar ni? Buatlah acara lain. Kenapa nak buat acara dengan sebut benda-benda macam ni? Kemudian yang kat hujung video tadi tu dia menjerit-jerit, Joe for Jesus, Joe for Jesus, Joe for Jesus. Kalau dia sebut Kelantan untuk Jesus, setuju ke? Tentu kita tak setuju. Dan itu yang dia orang buat. Dan kita berjaya halang.
Masa tu saya punya tim nasib baik lah. Tim saya tak balik raya lagi time tu, ni bulan puasa. Kita duduk, saya tulis satu laporan, hantar ke Istana Johor petang tu juga. Alhamdulillah Istana Johor respon dengan cepat. Dalam tempoh 4 jam dah respon. Tengku Mahkota Johor, dia bagi amaran. Dia kata kepada kumpulan yang duduk daripada luar Johor ni, jangan buat kacau dalam negeri Johor. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih lah kepada Istana Johor yang sangat cepat dan sangat pantas. Tapi kumpulan ni dia punya cerdik dia tak buat tempat terbuka, dia pergi buat tempat tertutup pula. Dan dia orang ni tak pernah berhenti, tak pernah stop sampai hari ni. Ini dia gunakan tekanan-tekanan antarabangsa. Dia bawa pergi ke peringkat antarabangsa, minta kumpulan-kumpulan Kristian dunia, banyak pertubuhan Kristian mendesak PBB tekan negara ni supaya beri hak untuk orang-orang Melayu yang masuk Kristian dapat murtad dan sebagainya. Ini mereka dekat PBB. The Zohor statement is delivered on behalf of ADF International, the World Evangelical Alliance, and the Ethics and Religious Liberty Commission of the Southern Baptist Convention. Mr. President, we know with deep regret the rejection by the government of Malaysia of 9 out of a total of 10 recommendations addressing the deteriorating situation of freedom of religion or belief in the country. Okey, itu kumpulan Kristian, di belakang tu kumpulan LGBT. Dua-dua tu pergi ke PBB, desak supaya PBB tekan kita. Ini antara laporan-laporan kumpulan Kristian dunia tekan dan dia orang minta tuntutannya. Beberapa perkara dalam perlembagaan dia minta supaya diubah dan sebagainya. Setengah-setengah undang-undang dia minta ditukar dan sebagainya. Ini perkara yang tuan-tuan sendiri boleh baca dalam laporan-laporan yang tersedia dalam internet tu. Pada 12 Februari 2018, selepas satu pembentangan yang dibuat oleh bekas bos saya di Putrajaya, kita bentang pasal isu keganasan. Tapi semua orang nak hala keganasan ni kepada ISIS. Semua nak halang keganasan ni kepada kumpulan-kumpulan yang dia kata ni kumpulan radikal Islam. Tapi kita ambil keputusan untuk buat satu pembentangan menceritakan asal usul kenapa kumpulan ni muncul. Dan kita kata kumpulan-kumpulan ni muncul di Iraq, di Syria kerana kebangkitan kumpulan-kumpulan pelampau evangelis di Amerika sendiri. Bila kita bentang benda tu dekat Putrajaya, kedutaan Amerika dia rasa benda tu dia tak puas hati. Dia jemput, nak datang ke office, kita tak nak jumpa dia dekat office. Kita pergi jumpa dia kat salah satu tempat kedai makan di Putrajaya. Saya, bekas bos saya dengan seorang lagi pegawai jumpa dia, bersembang-sembang dengan dia. Dia cakap lembut, tetapi dia kata kami mendapat banyak laporan daripada kumpulan-kumpulan NGO bukan Islam yang kerja-kerja kamu buat ni menjejaskan mereka. Dia kata macam tu, lembut. Dia kata kamu perlu beri hak kepada mereka untuk bercakap dan sebagainya, untuk buat aktiviti dan sebagainya. Kita kata kepada dia tak ada masalah, nak buat aktiviti tak ada masalah, tapi jangan sampai buat aktiviti nak menggulingkan negara, nak tukar negara ni jadi negara Kristian dan sebagainya. Itu tak boleh. Nak buat aktiviti agama dia punya pasal. Lepas tu dia kata kumpulan-kumpulan yang kata nak ubah negara ni negara Islam ke negara Kristian, benda tu tak wujud. Kumpulan pelampau evangelis yang nak menggulingkan pemerintahan tu tak wujud, dia kata. Tak ada. Lalu kita kata balik pada dia, kita cakap pada dia, takkan kami nak bentang benda-benda yang tak ada bukti? Takkan kami nak bentang benda-benda yang tak ada dokumen untuk kita support, sokong dan sebagainya? Saya tunjuk pada dia video ni. Kemudian saya kata tuan sendiri nilaikan video ni. Apa yang mereka cakap, apa yang mereka buat, selari ke tak selari dengan apa yang kami cakap, bahawa dah terdapat kumpulan-kumpulan pelampau ni dah mula bercakap untuk menggulingkan pemerintahan Islam dalam Malaysia ni. Ini video dia. Sekejap lagi. Ini video dia. Any other cities represented here? Negeri Sembilan, and in Jesus' name I bring the Minangkabau spirit in and I say the people in Negeri Sembilan will come to Jesus. I need your hands. Raise your hand. Because when we raise the hand, we're going to win the war. The war has started. And now I represent Johor. Johor is joining the army of God. And Johor is going to rise up. And we're going to fight. And we're going to win. And Jesus is going to join. And Jesus is our King, our Lord. And we're going to fight until the end. Until Malaysia, we win. We win.
Well, we thank you that your government has shifted into Putrajaya yesterday. We declare that Putrajaya belongs to Jesus. The hosts of armies of angels have moved into Putrajaya. We say together, in the name of Jesus, the King of Kings and Lord of Lords, the government of Malaysia shifts now! Okey, video tu dibuat di Sabah. Mereka kumpulan daripada negeri-negeri, daripada Pulau Pinang, daripada Johor, daripada Negeri Sembilan. Kumpulan-kumpulan negeri ni berkumpul untuk buat satu upacara angkat sumpah. Bai'ah dengan ketua dia. Ketua dia siapa? Yang ni. Yang datang untuk berbai'ah dengan siapa? Penasihat agama kepada Presiden Trump. Turun Malaysia pergi Sabah. Buat upacara bai'ah. Bai'ah untuk apa? Untuk pastikan setiap satu negeri ini meruntuhkan pemerintahan Islam dalam negeri masing-masing. Runtuh ganti dengan Jesus. Runtuh ganti dengan Jesus sampai ke tahap macam mana? Sampai ke tahap Malaysia itu sendiri akan berubah menjadi sebuah negeri Kristian. Kita tunjuk kepada dia. Kita tunjuk kepada pegawai kedutaan Amerika tu. Kita tanya kepada dia. Okey, tengok video ni. Apa you kata sekarang? Kalau you nak kata benda ni mengamalkan agama dengan aman damai, itu tidak. Ini tahap nak meruntuhkan negara. Ini melanggar undang-undang yang ada. Ini melanggar batasan-batasan dalam perlembagaan persekutuan tu. Tak boleh. Dia diam, dia gelak. Dia gelak, dia kata saya minta maaf, benda-benda ni saya tak tahu. Saya kata takkan you tak tahu kan? You Amerika, you CIA, you mesti tahu. Ini penasihat agama Presiden Trump. Penasihat agama Presiden Amerika datang menghasut dalam negara kita ni. Menghasut untuk menggulingkan pemerintahan Islam dalam negara ni. Takkan you tak tahu? Jadi bila kami cakap benda tu, benda ni sangat-sangat bahaya. Ini satu. Ini kumpulan pelampau evangelis. Ada banyak kumpulan lagi yang tengah bergerak. Sasaran dia tahun 2030 Malaysia ni akan menjadi sebuah republik sekular tak lama lagi. Kita dah buat macam-macam benda. Kita dah pergi jumpa polis. Kita dah bentang kepada pasukan perisikan tentera. Kita dah bentang kepada MEIO, Perisikan Malaysia tu. Kita dah bentang kepada menteri. Kita dah bentang kepada menteri kabinet. Kita dah bentang kepada agensi-agensi strategik. Laporan-laporan polis kita dah buat semuanya. Tetapi pada waktu tu, dalam kerajaan lepas yang jatuh sebelum ni, tindakan tak diambil. Kerana apa? Alasan yang selalu diberikan kepada kita pada waktu tu ialah sabar sekejap, tunggu sekejap, pilihan raya dah dekat, tak boleh nak buat benda ni, nanti orang Kristian marah, nanti puak-puak liberal ni marah, orang tak mau undi kita dan sebagainya. Jatuh negara. Ni Allah dah bagi peluang kedua. Allah dah bagi peluang kedua, takkan kita nak buat silap yang sama lagi. Jadi kita kena susun betul-betul. Tapi masalahnya pula dengan golongan-golongan politik ni ialah mereka ni bergerak di atas undi. Mereka ni bergerak di atas suara rakyat yang ramai. Kalau tak ada suara yang bersuara tentang benda-benda macam ni, maka dia tak nak bergerak. Kerana itulah kita nak supaya semua orang kita bercakap tentang benda ni. Minta bagi desakan. Kalau kata semua orang Islam, 16 juta orang Islam dalam negara ni, kata 3 juta orang saja bersuara, pasti dia akan ambil tindakan. Sebab politik ni dia bergerak atas nombor. Lagi ramai, lagi dia takut untuk bertindak. Jadi kita kena bersuara, kita kena bercakap, kita kena berusaha, kita kena susun strategi dan sebagainya. Alhamdulillah, bila ada istimak pondok macam ni dan ada sidang selepas ni, sidang pleno tu, mungkin kita boleh bincang apa bentuk-bentuk perkara yang kita boleh buat, jalan, bergerak dan sebagainya, untuk kita pastikan nasib umat Islam dekat negara ni terbela. Nasib golongan-golongan orang Islam, golongan pondok, golongan pelajar-pelajar pondok akan dibentuk sebagai satu kuasa yang menjadi kuasa pendesak, supaya undang-undang dihormati, supaya perlembagaan tu tak ada orang langgar. Itu yang kita boleh buat dan cuba buat. Selain pada jumpa agensi-agensi itu, saya sendiri dah berjumpa Raja-Raja Melayu. Ini laporan-laporan polis yang kita buat, pembentangan yang kita bentang kepada Majlis Kebangsaan Halal Islam dan sebagainya tentang perkara ni. Termasuk kita jumpa Sultan Abdullah sendiri. 3 kali kita jumpa dia, tapi sebelum dia naik jadi Tuan Agong, kita bentang pada dia. Kita bentang, kita kata, tuanku,
masalah ni makin lama makin besar, tolonglah ambil peduli. Dan dia bagi nasihat satu je pada saya. Dia kata raja-raja Melayu ni tidak boleh bergerak atas kehendak dia. Dia tak boleh suka-suka hati nak pergi bergerak macam tu. Dia kena bergerak atas kehendak rakyat. Kalau rakyat 10 juta orang Islam bercakap kami tak mau benda ni berlaku, maka mudah untuk dia bertindak. Dia kata mudah untuk dia bertindak sebab rakyat yang mahukan benda tu. Jadi kita kena gerakkan. Itu sajalah yang kita boleh mampu dan buat dan usahakan pada masa ni.